Sabtu dan pada hari Ahad. Okey. Suara dengar tak? Alhamdulillah. Dengar, Ustaz. Jelas. Dengar, insyaAllah. Jelas dan terang. Okey, suara dengar tak? Cuba cakap tadi. InsyaAllah dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Okey, Jelas terang. Ustaz, jelas. Okey, kita sambung. Tenggelam Ustaz. Ha? Tenggelam suaranya balik. Tak dengar Ustaz. Sekejap. Okey, dengar suara tak? Alhamdulillah dengar Ustaz. Dengar. Kita sambung. Muka surat berapa pun? 23 Ustaz. Okey, Aurat manusia. Aurat laki-laki. Kita minggu lalu kita dah baca dalil. Tengok dekat slide ni. Minggu depan kita baca ni. Betul? Okey, saya nak sambung sikit lagi. Ramai yang mungkin tak tahu. Ni. Tengok paragraf kedua tu. Nak tanya lah Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Hari ni buku apa Ustaz? Idaman penuntut muka surat 23. Nanti hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Putus-putus Ustaz. Penuntut. Apalah Ustaz, patutnya ada satu jadual lah. Jadual tak ada lah Ustaz. Dah, lama dah bagi jadual dah dalam guru. Itu dah dari lain lah. Dah banyak kali bagi jadual lah. Cuba tengok balik. Nanti minta tolong WhatsApp dekat ni makcik Walna ni. Kalau ada jadual WhatsApp. Banyak kali jadual ni keluar dah. Saya pun dah banyak kali keluarkan dah. Nanti saya WhatsApp. Kita kena buka apa yang dalam grup. Apa yang keluar kita kena baca. Kita kena buka. Lepas tu dah ada jadual lah. Okey, tengok dalam paragraf kedua tu. Ini yang Rasulullah kata, Allah sentiasa merahmati wanita yang memakai seluar panjang sebelah dalam. Sebab apa? Ini yang ulama cerita ni, kejadian di satu hari, seorang wanita ni dia jatuh dari kenderaan. Dia jatuh dari kenderaan. Mungkin unta ke keledai ke dia jatuh dari kenderaan. Sehingga terselak kainnya di hadapan Nabi dan para sahabat. Maka dengan segera Nabi membandingkan wajahnya. Maka para sahabat kata, wanita itu pakai seluar kat dalam. Lalu sebagai respon Rasulullah SAW menyebut hadis di atas. Berdasar dalil ini juga Allah sentiasa melaknati perempuan yang tidak bercelana panjang di sebelah dalam ni semasa naik kenderaan. Ini menurut kaedah hukum mukhalafah dalam usul fiqh. Ini dipahamkan dua perkara ni lah dalam usul fiqh. Apa? Jangan tak pakai seluar panjang dekat dalam. Sebab kalau tersilap, memang nampak aurat. Eloknya pakai seluar panjang kat dalam. Atau orang tu pakai kain dalam lah. Tapi kain dalam ni dia macam kain juga. Dia mudah tersilap. Dia yang tak mudah tersilap ni seluar. Jadi sunnah yang Rasulullah sebut ni, seluar, terutamanya bila menaiki kenderaan. Ramai orang naik motor dengan suami dia tak pakai seluar. Seluar panjang tak pakai kat dalam. Dia pakai sokin. Sokin ni pun pakai betis je. Kadang-kadang tanpa dia sedar, dia terselak tu kain dia naik motor. Ramai orang naik motor lah. Naik kereta boleh tahan lagi lah, tak nampak lah naik motor. Dan motor ni kadang-kadang kain dia terselak sampai atas sokin yang dia pakai. Satu. Bentuk betis tu nampak.
Tutup video kak. Aniram tutup video. Tutup video. Nampak aurat. Dia nampak bentuk betis. Memang sokit pakai. Tapi nampak bentuk betis. Kadang-kadang tak sedar sampai nampak ke atas lagi. Ni orang naik motor memang tak sedar. Kalau dia tak nampak kat bawah kadang. Kadang dia naik motor dia pegang lah. Dia pegang, dia tengok. Oh, stokin dia ada. Tapi stokin tu dia nampak bentuk-bentuk betis dia. Jadi walaupun betis dia bertutup, tapi nampak bentuk betis dia. Jadi eloknya pakai seluar. Pakai tracksuit ke, pakai apa kan. Sebab ada keadaan yang kadang kita kena angkat kain. Naik tangga ke, turun tangga ke, kat pejabat ke, kat mana ke. Di pasar ke, lalu lesak ke. Kadang kat pasar kan di basah-basah. Jadi kita perlu angkat kain. Bila perlu angkat kain tu, kalau kita pakai stokin, kita angkat tinggi lagi, dia nampak bentuk betis. Angkat tinggi lagi, kadang-kadang nampak bentuk peha. Ni yang bahaya ni. Kalau pakai seluar, bentuk tu tak kelihatan. Kita tengok macam mana sejarah dulu. Apabila perempuan Islam ni pergi pasar, dia tak sedar ada orang Yahudi, dia ikat dengan batu, ikat dengan tali, dia ikat dekat perempuan ni punya pakaian. Bila perempuan dia jalan, terselak nampak dia betis. Terselak nampak betis dia. Bila nampak betis dia, mengakibatkan orang Yahudi ni lelaki dia ketawa ramai. Maka perempuan ni malu balik mengadu dengan orang-orang Islam. Sampai jadi pertumpahan darah dekat pasar. Kenapa? Orang Yahudi dah main-mainkan perempuan Islam. Hingga tersilap pakaian dia. Nampak betis. Nampak betis dia. Nampak aurat tapi nampak betis. Maka perempuan ni dah menangis balik mengadu dengan orang Islam. Jadi satu pergaduhan yang besar dekat pasar. Hingga menumpahkan darah. Sekarang maruah ni kalau kita tak jaga, ni bahaya ni. Maruah diri tak jaga ni bahaya ni. Barang diiklankan dengan perempuan cantik. Nampak barang-barang Tudung, jual tudung. Tapi diiklankan dengan perempuan cantik. Dia ambil perempuan yang comel ni, dia pakaikan tudung tu. Memang tudung tu laku. Dia yang comel tu bukan tudung. Comel tu muka perempuan ni. Dijual ni muka perempuan sekali. Perempuan ni tak sedar. Perempuan ni tak sedar tau. Muka dia telah dimanipulate. Digunakan oleh orang-orang yang nak berlaku keuntungan ni. Letak muka dia. Tu model-model tu sama. Sebab tu model-model ni mereka ambil yang lawa. Mana ada ambil yang terlawa. Semua ambil lawa. Sebenarnya yang lawa tu model tu orang tengok. Ada orang terkenal. Bukan barangan ni. Ni manipulasi ni. Manipulasi. Kalau tengok benda-benda lain lagi macam-macam. Iklan traktor. Nampak traktor tahu gambar perempuan. Perempuan seksi tu. Pergi dekat highway tengok iklan dekat highway. Tengok. Selalunya gambar perempuan gambar lelaki. Tengok dekat highway. Iklan kabel. Tahu? Kabel fiber. Fiber yang kabel tu yang kabel telefon, kabel apa benda tu. Wi-Fi, fiber. Gambar perempuan. Tu tengok dekat highway tu. Perempuan tu dia saja buka zip dekat sini, kat atas. Apa kena guna perempuan dengan kabel ni? Tak kena guna. Bukan dipakai fiber pun. Tapi orang gunakan untuk apa? Orang gunakan aurat dia ni. Orang gunakan bahagian yang cantik di tubuh dia ni. Untuk apa? Untuk melakukan barangan. Kenapa orang tak guna lelaki? Orang guna perempuan. Sebab apa? Perempuan ni dia dipanah daripada syaitan. Orang akan mudah tengok. Orang akan mudah tengok. Iklan jam. Tunjuk perempuan pakai seksi. Bergaya. Tu yang kita nak kena tahu ni. Bagaimana orang-orang berniaga dia manipulate muka perempuan. Patutnya pejuang-pejuang perempuan ni dia kena bela benda ni. Jangan biarkan. Ini yang patut dia perjuangkan. Tengok ramai orang manipulate. Tengok iklan-iklan. Dulu kawan saya kerja marketing sama juga dia cerita. Kalau model ni lelaki dengan perempuan untuk buat iklan TV,
orang perempuan ni dibayar jauh lebih mahal daripada lelaki. Dibayar jauh lebih mahal. Kenapa? Mereka menggunakan wajah perempuan ni. Lepas tu ada duta produk. Nampak? Duta produk, kalau produk kecantikan ni memang perempuan lah. Dan perempuan. Hatta kadang-kadang benda-benda yang tak ada mengena pun duta produk ni digunakan muka perempuan yang cantik. Ini air zaman dia gini lah. Air zaman dia gini. Dan perempuan tu dibayar untuk menayangkan muka dia. Pada awam. Yang patutnya ditayangkan kecantikan ni pada suami dia. Tapi ditayangkan pada umum. Hati-hati tengok Berusaha. Berusaha. Betul, tak tayang muka. Tak tayang muka biasa. Make-up lagi. Rias lagi tu. Berapa puluh ribu orang tengok. Berapa juta orang tengok. Masuk TV lagi. Berapa juta orang tengok. Masuk internet lagi. Berapa juta orang tengok. Tu tak faham. Tak sedar. Orang manipulate ni. Orang gunakan muka dia ni. Untuk apa? Untuk dapat keuntungan. Tidak sedar. Memang dia dibayar. Ini yang kadang-kadang kita tak boleh ambil perhatian. Semua orang tahu benda ni. Semua orang tahu. Tengok iklan-iklan. Semua punya isi kan. Gambar. Iklan bateri. Semua dia kedai motor. Iklan bateri. Nampak? Perempuan bukan power bogel lah. Orang kata 90% dah bogel lah. Dia letak sebelah bateri. Gambar bateri tu letak. Tak sedar ke kita lagi begini yang berlaku. Rasulullah ni perempuan jatuh depan dia, dia terus paling muka. Dia takut perempuan ni terselak dia punya pakaian. Hinggalah sahabat kata, wahai Rasulullah, dia memakai celana. Sebab tu Rasulullah doakan, Allah sentiasa merahmati para wanita yang memakai seluar panjang, seluar dalam. Sebab bila kita jalan ni, memang ada kemungkinan kadang-kadang kita punya kain ni terangkat. Kadang-kadang kita tengok kat pejabat, kadang-kadang orang lelaki perempuan duduk sebelah-sebelah. Dekat ofis kan. Perempuan ni bukan kata pakai celana kat dalam. Token pun tak pakai. Saya tanya, ada tak dekat pejabat orang duduk dekat partition sebelah-sebelah, tak tutup. Lelaki perempuan. Saya tak tahulah, swasta saya nampak ada. Pejabat kerajaan saya tak tahulah. Ada tak? Duduk depan-depan lelaki perempuan. Saya tanya ni, orang kerja pejabat kerajaan dulu. Ramai Ustaz. Ramai kan? Ustaz. Bos yang aturkan tempat duduk ni pun dia tak fikir. Patutnya jangan aturkan lelaki perempuan dua sebelah. Betul? Bos tak belajar fardu ain Ustaz. Tak tahulah. Nak cakap apa pun tak tahulah. Patut dia asing kan? Perempuan duduk kelompok sana. Ada. Pada dasarnya memang nak asing Ustaz. Tapi kerana constraint, at last mesti ada juga yang apa. Kebanyakannya macam tu lah kan. Sebab bila ambil kira ruang pejabat, benda tu semua disewa. So memang ada kena ambil kira juga. Jadi last, rasa-rasanya akan ada jugalah. Memang ada juga. Constraint tu, dia masalah. Dia tukar gaji tempat duduk dia. Itu je. Buatlah maksimum yang mungkin yang kita boleh buat. Jadi, dulu pernah juga. Bos kata, dia aturkan tempat duduk baru. Tapi saya punya tempat dia tak atur. Dia duduk belakang sekali. Saya duduk seorang. Kalau dia tahu, kalau saya duduk dengan perempuan, memang saya akan jumpa dia. Dia mungkin dia faham tu, dia tak adalah atur. Yang lain, dia atur tempat duduk. Lelaki perempuan. Saya kata dia, kenapa bos buat macam ni? Dia kata nanti perempuan duduk selonggok, dia berbual. Itu reason ni lah. Kalau nak kata berbual ni, budak lelaki berbual. Berborak lah maknanya. Tak ada kerja berborak. Dah tak ada kerja, berborak lah. Jadi, dia buat dua partition tau. Dua partition. Tapi di tengah ni tak tutup. Satu meja panjang, dua orang duduk. Lelaki berbual lagi. Saya tengok pun saya tak berapa tubuh lah. Tapi, dia cakap pun tak nak dengar kan. Kurang dia lah. Kurang dia. Habis tu, dia berhenti. Dia masuk company lain. Masa tu lah, ada budak yang ganti dia ni. Bukan ganti lah, penolong dia.
Cakap dengan dia kata kita tukar baju duduk. Kalau dia pun rasa tak selesa. Dia 4-4 dia 4-4. Jadi dia lelaki ni, muka perempuan ni, depan meja dia je. Depan meja dia je. Lepas tu sini perempuan, yang dunia diagonal ni lelaki. Tak tahu kenapa dia buat gitu. Dia kata nak elakkan budak tak buat kerja, budak berbual. Itu satu hal jugalah. Sama juga macam dulu masa anak saya darjah 6. Anak saya yang sulung darjah 6, saya ni AJK PIBG. Jadi anak saya balik rumah cerita, dia kata cikgu dah tukarkan tempat duduk, lelaki perempuan. Jadi bila masa meeting PIBG, saya suarakan benda ni. Lepas tu anak saya kata bila tukar duduk ni, budak-budak AJK lah, budak-budak kan, budak-budak rendah kan. Dia nak kahwin dengan dia, dia nak kahwin dengan dia. Jadi saya dalam meeting saya cakap, saya kata elok asing kan. Sebab budak-budak darjah 6 ni perempuan ni, ada yang dah balik kata. Budak perempuan 2 tahun, ada yang dah balik. 10 tahun dah ada balik lah. 9 pun ada balik lah. Jadi saya mohon lah, jadi sama cikgu besar, untuk jangan ni, untuk jangan dudukkan dia orang ni, lelaki perempuan. Dia cerita lah. Habis tu cikgu ni, yang kelas saya ni, anak saya cikgu tukarkan balik. Tapi bila budak bising, dia cakap, dulu bila kita duduk dengan perempuan, ada mak bapak komplain, dia kata itu. Anak saya cerita dengan saya. Dia kata jangan cakap apa-apa, diam je. Biarkan. Itulah saya kan. Kita ni bila kita memimpin, tak kira lah cikgu ke, siapa ke, kan. First adalah syariat. Itu yang penting lah. Tak kira lah kita cikgu apa, bahasa Inggeris ke, bahasa Malaysia ke, matematik ke. Walaupun kita bukan ustazah, tapi kita masih memegang sebagai kita seorang Islam. Betul tak? First adalah syariat. Kalau kita aturkan budak-budak tu duduk lagi perempuan, maknanya kita ajar dia lebih kecil, pencampuran tu. Lepas tu bila dia kerja, dia tak rasa apa-apa. Duduk sebelah perempuan tu tak rasa apa-apa, begini tu tak rasa apa-apa. Berbuang dengan lelaki, bergurau lelaki tak rasa apa-apa. Sebab dah dididik dah dulu dekat sekolah rendah gitu. Sama jugalah. Tapi bila sekolah agama dia asingkan budak lelaki ni. Kenapa sekolah agama dia asingkan? Sekolah tak agama tak dia asingkan. Kalau kita faham, agama, tak agama. Kita faham itu. Ini nama sekular. Saya tak ada cakap begitu dalam meeting. Saya cuma minta dia diasingkan lah. Kalau saya cakap macam ni kan orang lagi marah kan. Berarti kita ceramah. Tapi mempertahankan. Lepas tu anak saya ni dia lantik di pengawas. Pengawas pula baju dia lain. Bukan baju kurung. Dia kena pakai baju macam kemeja. Lepas tu tudung masuk dalam. Lepas tu pakai baju ni kena masuk dalam kain. Ingatlah dulu-dulu lah ni. Saya kata dengan anak saya tak jadi pengawas. Pakaian ni tak bagus. Walaupun budak tu anak saya pun rasa sedih juga. Dia dapat pengawas tak dapat. Saya agak sekarang boleh faham lah. Dah besar boleh faham. Masa kecil memang tak faham. Itulah keperitan ni bila kita duduk dalam sistem yang tak amalkan Islam dan kita nak mengamalkan Islam. Dia punya perit ni macam kita genggam bara api tau. Betul Nabi kata. Macam kita genggam bara api. Sebab majoriti dia bukan begitu. Majoriti dia bukan yang kita harapkan. Tapi masa tu kita tak mampu nak hantar anak-anak kita ke fosa. Jadi lepas tu masuk asrama. Asrama okey lah. Dan asrama menengah ni masuk asrama agama. Jadi mungkin agaknya lebih terkawal lah. Lepas tu kalau kita pakai seluar panjang, pakai kain lah, kat dalam kita pakai seluar panjang. Pakailah seluar-seluar haji yang banyak orang jual tu kan. Pakailah seluar panjang tu. Kenapa? Moga-moga dapat rahmat. Kenapa Rasulullah kata Allah sentiasa merahmati para wanita yang memakai seluar panjang di sebelah dalamnya. Lepas tu kita minta buat ni
supaya dapat doa Rasulullah yang Rasulullah kata Allah sentiasa merahmati. Jadi lepas ni kalau keluar rumah, elok ada seluar panjang kat dalam. Terutama pada menaiki kenderaan seperti motor. Orang dulu naik unta lagi tinggi. Unta lagi tinggi. Jadi kalau terselak kain lagi mudah nampak. Jatuh daripada unta lagi mudah terselak kain. Lepas tu Rasulullah suka baling. Rupanya sahabat kata dia ada memakai celana. Lalu Rasulullah sebut hadis ni. Jadi bawa isteri pergi kerja naik motor. Elok pakai seluar panjang kat dalam. Biarlah imas sikit. Kalau imas tu sampai pejabat, buka lah. Seluar panjang kat dalam tu. Tapi soking tinggalkan. Nanti nak balik, pakai balik. Boleh kalau kita nak keluar rumah, kita boleh make up. Oh, boleh pakai seluar panjang. Itulah mana lebih penting make up tu pakai seluar panjang. Jadi kena ubah cara hidup lah. Cara kita berfikir, cara kita hidup. Dengan ilmu yang kita ada, kita amal. Kalau kita masih status quo, kita masih kedudukan yang sama. Walaupun dah bercari ilmu, maknanya macam belajar ni tak guna apa-apa lah kita. Dia tak ada peningkatan. Ramai orang yang begitu. Dia dah tahu dah aurat dia dah begini. Ramai yang masih lagi tak pakai lengan. Tak pakai sarung lengan ni, tak pakai. Baju macam ni, tak pakai sarung lengan. Kadang baju dia ada coupling, tapi nampak sini. Ini ada lubang. Ini tak tutup. Baru tangan pula tu tahu atas sini. Buat insert ini. Ini lubang ni, yang coupling ni ada lubang ni. Lelaki tak apa, dia bukan aurat Tapi perempuan dia jadi aurat. Ni yang ramai tak kisah. Kadang orang yang berurusan dengan lelaki pun sama. Ini orang lelaki yang takut ni. Dia tangan dia gini. Kadang cikgu dia menulis dekat board. Baju dia macam ni, baju kurung ni macam ni. Dia dekat board. Kalau murid lelaki, ajar seorang menengah. Berapa ribu orang dah tengok lengan dia. Kalau dia ngajar 5 tahun. Tahu? Hari-hari, berapa ratus orang tengok lengan dia. Kalau seminggu, beribu orang tengok lengan dia. Kita sedar, cikgu lelaki tengok. Tak sedar. Kalau dosa tinggal nampakkan lengan je, agaknya tak berapa ratus buku orang dia tulis. Dia tak sedar. Dia tahu. Aurat dia tahu. Tapi dia tak kuat. Dia sendiri tak nak keluarkan diri dia. Dia tak nak usaha. Dia tak nak pergi belajar. Dia tak nak dengar. Apa seksa orang yang dikatakan benda aurat. Ada cerita lagi tak muhimah yang kita baca. Betul tak? Kalau salah rencin tak pakai. Tahu tak mengajar dia berusia berapa? 21. Kurang atap. Sampai umur 58. Tahu? Berapa tahun tu? Tahu? 37 tahun. 37 tahun dia dedahkan lengan dia pada orang. Dia tak rasa apa-apa ke? Tak rasa masalah. Buktikan yang kita kesal dengan apa kita buat, sekarang kita keluar rumah pakai sarung lengan. Betul tak? Baru nama taubat. Jadi masih keluar macam ni. Sekarang mati ni macam ni datang. Pergi. Itu je. Pergi lah. Kalau tak sungguh-sungguh, itu terpulang pada kita. Sebab apa? Kita buat dan kita yang akan tanggung. Lepas tu nama dia tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kita buat, kita tak boleh kata orang lain tanggung jawab. Kita buat, kita yang kena tanggung, kita yang kena jawab. Kita kata apa? Jimas. Kita tanggung. Kita jawab. Kita jawab nanti. Dekat akhirat nanti, dalam kubur nanti. Kenapa kau tak tutup aurat? Tutup. Tu lengan kau nampak. 30 tahun tau lengan kau nampak. Kita jawab lah. Kenapa kita tunjuk lengan? Cakap lah. Gatal lah pakai suara. Cakap boleh cakap begitu. Dia terima ke? Panas lah. Dia terima ke? Alah, lengan aja pun bukan apa. Ni yang orang cakap ni. Jadi nurse dulu. Pakai scarf mana dia pakai tudung. Leher nampak. Uniform pun ada cutting je. Kalau tak aurat. Betul.
Kita dah tahu profession tu memang tak tutup aurat dululah. Sekarang saya tengok dah pakai tudung lah. Sekarang pakai tudung pun nampak seluar ketat lagi. Kita dah tengok profession tu menyebabkan kita tak boleh amalkan agama Islam. Betul tak? Jangan masuk profession tu. Betul? Jangan masuk profession tu. Kadang-kadang official yang kata official Islam pun sama juga nampak. Dia pakai seluar ketat. Seluar tu labu sikit je dari pinggang dia. Nampak betul-betul kuha kan. Cuba tengoklah. Allah. Tapi tu dia pusat rawatan Islam. Kalau kita macam itu kan, maknanya kita dah mendedahkan profession kita ni. Kita kerja ni hari-hari. Kita kadang-kadang masa kerja kita lebih banyak habis dari masa tak kerja. Kadang kerja 10 jam dengan pergi balik dah 10 jam, 11 jam. Kita tidur 6 jam, dah 17 jam. Kita ada rumah 7 jam ni, tolak mandi sebagainya. Kita ada masa dekat 2 jam di rumah. Yang lapang yang tak ada buat apa lah. Ada tak kita nak gadaikan aurat kita ni? Pada alasan kerja lah. Kalau tempah seluar tu, kita tempah besar sikit. Kalau dia kata dah kerja buat macam mana? Nanti dalam kubur jawab itu lah. Dah kerja jawab macam mana? Cakap itulah. Siapa yang lebih diutamakan ni? Allah ke kerja? Kita cakap je Allahu Akbar, tapi kita tak besarkan Allah, tak utamakan Allah. Kita utamakan kerja kita. Sanggup kita biarkan aurat kita dilihat, dijamah oleh semua lelaki. Walaupun kita tak bugil. Walaupun hanya lengan. Walaupun hanya leher. Bagi ibu tengok. Allah. Kalau Allah bagi kita kesedaran, dia sedar. Dan ada orang dia tak nak sedar. Dia tak nak usaha pun nak sedar. Dia tak nak pilih tu sedar. Antara cara sedar ni duduk belajar. Duduk belajar barulah rasa ada kesedaran sikit. Beritahu tentang hukum. Banyak yang tak kisah. Sebenarnya banyak yang tak kisah. Banyak yang tak kisah. Terutama perempuan bekerja kena ambil perhatian lah. Gaji tak banyak mana pun. Tak kaya pun dengan gaji tu. Tapi dosa bukan kaya dengan gaji je. Kaya dengan dosa buka aurat. Kaya dengan dosa buka aurat. Walaupun pakai tudung. Bentuk dada, buah dada nampak. Lengan nampak. Hari-hari. Dia tak kisah. Okey. Tengok slide ni pula. Saya nak baca kitab ni. Tapi boleh diringkaskan pada slide ni lah. Okey. Ada soalan nak tanya? Sila. Okey. Niza tanya. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan perempuan bekerja ni, kalau suami punya pendapatan dah cukup untuk keperluan rumah, isteri wajib patuh ke kalau suami minta bekerja? Kalau suami minta bekerja, isteri tak payah patuh. Kau tanggungjawab dia. Tak. Kau tanggungjawab dia nak kerja ni. Kau tanggungjawab dia tentang keluarga. Kalau dia kerja buat, saya tolong je. Betul tak? Kalau dia kata nak kerja, tak kerja. Kau tanggungjawab dia. Dia yang sara keluarga ni, kau tanggungjawab dia. Tapi kalau dia rasa nak tolong suami dia, dia nak kerja, dia kerjalah. Tapi dia jagalah apa patut dia jaga. Contoh macam Ustaz kata hari tu, kalau kena pergi outstation atau training kan. Itu dah sampai buat benda haram. Kalau suami tu tak willing nak teman kan, kalau ada macam tu. Tapi dia suruh kerja Ustaz. Macam mana ya? Siapa nak tanggung? Boleh. Kita kena tanggung lah badan kita. Tapi kita suami memang berdosa. Sebab dia benarkan kita. Tapi kita kena tanggung diri kita. Kita yang berdosa. Kita tak boleh kata suami aku izin, dia tanggung lah. Tak. Bukan tu. Kita kena tanggung diri kita. Kalau kita kena tanggung, kita kena jawab. Sebab apa? Kita dah balik. Betul tak? Tak kena tahu ni salah. Kita memang tu berdosa.
Kalau nak minta berhenti dengan suami dia tak bagi, tapi macam mana Ustaz? Macam mana Tanggungjawab. dia berdosa kan. Tapi kita tak berdosa juga. Apa? Kita buat dosa. Kita keluar tanpa mahram, pergi outstation, pergi training, lepas tu pergi jamak semayang pula. Nampak? Lepas tu penting isteri dengar ceramah agama, suami pun kena dengar ceramah agama. Supaya dia faham. Selalunya, bila ni masalah dia apa tau? Bila masalah ni isteri ni dah kerja, dia dah terikat dengan hutang tau. Kalau dia berhenti, suami tak boleh bayar hutang. Dia sebab kerja. Dan kerja ni patutnya dia bincang dengan bos dia. Bos, saya tak boleh keluar outstation tanpa mahram saya. Kalau saya tak payah keluar outstation, biarlah orang keluar. Saya tak boleh keluar. Sebab saya kalau keluar, saya berusaha. Saya tak ada mahram. Suami dia kerja, tak boleh ikut saya. Okey, faham Ustaz. Jadi bos ni pula kena faham agama. Banyak bos dia tak faham agama. Dia ikut undang-undang pejabat dia. Awak kena pergi siap pergi dia. Nah, ada orang perempuan pula kadang-kadang dia suka go session. Jadi tak betul. Kadang-kadang cuti 60 hari pantang, sebulan setengah je masuk kerja, dia go session. Saya tahu. Ini cerita dengan kawan ni. Kadang-kadang memang dia terpaksa pergi, kadang-kadang dia suka pergi. Kenapa? Dia pergi, dia dah boleh lepaskan tanggungjawab dia. Memang tanggungjawab kerja dia kena buat. Tapi dia pergi ni, dia keluar ni tanpa mahram ni yang buat dosa ni. Memang suami dia izin, tapi suami dia tak boleh izin pada benda-benda dosa. Sebab tu penting ni suami ni kena belajar sekali. Perempuan ni kalau suami tak bimbing dia, suami bimbing dia pun dia kadang-kadang tak ikut, suami tak bimbing dia lagi tak ikut. Tak ada perempuan yang boleh kuat dengan sendiri tau. Kebanyakannya lah. Ada juga yang kuat dengan sendiri. Itu sebab dia pergi belajar agama sendiri. Kalau dia low ranger tak belajar agama, suami dia pun tak ajak, apa pun dia tak ajak, selalunya dia akan hanyut dengan fahaman apa yang dia faham lebih seorang dah. Betul tak? Dia faham belum dah. Dia faham tu je lah. Benda yang asal-asal lah. Benda asal pula ikut. Tu dia kata kalau bawa haid, dia tahu apa? Haid paling sekejap 1 hari. Paling lama 15 hari. Ini 2 dia faham. Nifas paling lama 60 hari. Paling sekejap itu pun tak tahu. 1 detik. Detik maksud apa? Tak faham. Tak kerti. Itu penting ni perempuan ni dia kena duduk pada pengajian. Lelaki pun kena duduk pada pengajian. Baru dia nampak isteri ni banyak benda tak tahu. Dan dia bertanggungjawab untuk mengajar sepatutnya. Kalau dia tak boleh mengajar, dia kena hantar isteri dia belajar. Tidak? Kalau tidak tangguhlah dosa. Sama juga dengan buat aurat ni. Okey. Tu dilema orang bekerja ni. Bila dia dah sedar, ni dilema dia. Dan dia kena, kalau dia terpaksa buat, dia kena buat dalam keadaan yang sangat tidak redha. Maksudnya kalau pergi outstation ni, tak redha. Tapi berusaha yang berusaha, bukan tak berusaha. Tapi tak redha. Maksudnya kalau pergi Terengganu, kalau pergi orang lelaki, tak redha, hati tak redha. Lepas tu nak beli kopok leko ke apa, tak ada mood. Kenapa? Aku dalam dosa ni. Gitu. Tapi kalau saya pergi shopping apa, mana tak adalah tanda tak redha. Betul tak? Tak tanda tak redha macam tu je. Orang kalau tak redha ni, orang pergi terpaksa, sedih rasa tau. Allah, aku ni yang berdosa di sekarang ni. Aku pergi keluar tanpa mahram. Tapi aku nak tinggalkan kerja. Sampai dia berdoa, ya Allah, kau carikan aku kerja lain, ya Allah. Kau tukarkan aku jabatan yang aku tak perlu concession. Aku tak nak buat dosa. Ada tak doa gitu? Tak ada juga doa gitu. Tapi apa yang berlaku, cuba cari beberapa pendapat, nas-nas yang membolehkan dia buat. Ini yang banyak berlaku. Dia kata tak boleh. Dia kata ustaz ada pendapat. Saya kata pulang lah, nak ikut-ikutlah pendapat tu. Tapi asal ni memang tak boleh. Tanya pula pergi dengan usaha-usaha perempuan yang pergi obsession tu orang. Drive kereta KL Kelantan tu orang drive. Tanya pendapat dia. Memang dia pendapat dia kata boleh. Tapi kita dah, asalnya kita dah tahu dah kecil, betul tak? Tak boleh. Tapi kita cari orang yang boleh bagi alasan kita boleh. Supaya apa? Kita boleh buat. Tapi hati rasa tak senang boleh buat. Kita tahu itu detik dosa. Setuju tak saya cakap?
ini yang berlaku. Ha? Setuju. Dia cakap ini yang berlaku. Ya. Banyak orang tanya soalan supaya nak meluluskan dibuat. Dan memang hukum asal tak boleh. Dia carilah hukum yang paling longgar untuk diikut. Supaya membenarkan apa dibuat. Sama lah macam benda lain sama juga. Lepas tu kalau maknanya kita ni minta dengan Allah. Ya Allah, aku ni kerja aku ni tak ikut syariat. Uniform aku ni ketat. Ya Allah, beri aku jalan keluar. Kira selama uniform tu kena rasa sedih pada diri tau. Kenapa? Ini bukan nak pergi kerja aja, ini nak pergi tayang aurat kat orang. Keluar ketat. Ini nak pergi tayang aurat dekat orang. Keluar rumah ni maknanya dah malaikat dah standby nak catat dosa-dosa dia. Bukan dia je, suami dia. Suami dia mengizinkan dia. Suami ni, kalau jenis yang tak kuat agama ni, dia buat tak beli je. Betul tak? Dia tak kisah Ni yang menyimbangkan ni. Kita ni bukan saja sekarang, dulu pun sama. Sekarang lagi ketara lah. Kematian ni hampir dengan kita tau. Tengok saya baca-baca kita kata COVID ni ngeri kadang lepas tu kita kata kalau kita buat dan kita rasa menderita, Allah akan tukar jalan hidup kita dengan cara yang baik. Tapi masalahnya, kita kata kita terpaksa buat. Tapi kita tidak menderita pun. Kita membolehkan, alah kerja buat macam mana. Ustaz cakap senang lah. Selalu orang bagi alasan gitu. Sebenarnya kita yang silap, kita saja buat daripada awal. Kita yang silap dulu tak kerja agama. Betul tak? Kita jangan salahkan orang lain. Dia nak pergi suami aku tak ajar agama. Suami dia suami. Betul tak? Itu dosa dia. Memang dia ada dosa. Sebab dia tak melunaskan nafkah batin. Nafkah batin belajar agama. Kita ni dan diri kita ni. Yang kita akan ada kubur kita sendiri. Betul tak? Kita boleh kata nanti suami aku tolong. Dalam kubur boleh tolong. Tak boleh. Minta dengan Allah. Usaha pada lahiriah. Okey. Aurat laki-laki. Dia bagi aurat ni dalam sembahyang. Satu keadaan, aurat dia sama je. Nak tutup mana? Keadaan apa? Satu dalam sembahyang. Dua di hadapan lelaki lain. Tiga di perempuan mahram. Tiga keadaan lah. Lelaki dulu. Dia aurat ni dia bagi dalam kitab ikut jantina. Satu kalau dia lelaki, okey. Dia aurat dia antara pusat dengan lutut. Termasuk pusat, termasuk lutut. Dekat slide tu saya dah tunjuk lah. Masa bila dia diwajibkan untuk tutup antara pusat lutut, termasuk pusat, termasuk lutut. Masa bila? Bila dia sembahyang. Satu. Dia di hadapan lelaki lain. Lelaki lain apa? Bapak dia, mak dia, bapak dia, adik lelaki dia, abang dia, bapak saudara dia, kawan dia, budak pejabat dia, lelaki lain. Lelaki lain. Janji lelaki. Maka aurat dia apa? Pusat dengan lutut. Faham? Apa budak bujang duduk pakai dua pendek dalam rumah? Jadi kita pakai dua pendek. Kami lelaki dengan lelaki juga. Nampak? Nampak tak faham? Nampak tak faham? Anak lelaki kita pakai dua pendek kat rumah. Kita ni mak dia. Bila kita mak dia, kita berada kat mana ni? Kita berada apa? Kita dipanggil sebagai apa? Perempuan? Perempuan mahram. Perempuan mahramnya. Perempuan mahramnya, itu kita. Mak dia. Jadi boleh tak kita tengok antara pusat dengan lutut dia? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Walaupun dia anak kita. Kenapa? Kita perempuan mahram dia. Kita bapa. Anak lelaki. Pakai pendek kat rumah. Boleh lah kita tengok peha dia.
Tak Boleh boleh. tak? Kenapa tak boleh? Kita ni siapa? Mahram. Mahram. Bukan. Kita bapa. Itu anak lelaki. Dia pendek. Kita tak boleh tengok. Kenapa? Kita ni siapa? Mahram. Lelaki Ustaz. Lelaki. Dia hadapan lelaki. Lelaki lain. Lelaki lain. Sesama lelaki. Sesama lelaki. Lelaki lain. Pergi tengok orang main bola tak? Dekat stadium. Orang main bola tak ada pendek. Boleh ke tengok? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lelaki dia kata. Bukan perempuan, tengok lelaki. Lelaki lain. Kita ni nama kita lelaki lain. Faham? Kita lelaki lain. Dia lelaki, kita lelaki yang bukan dia, lelaki lain. Kalau lelaki bukannya lain, dia dalam bilik, dia pakai rok pendek, dia tengok peha dia, bolehlah sebab dia bukan lelaki lain. Tengok tak perkataan ni diurai masa belajar dulu. Lelaki lain. Orang-orang bujang pergi pakai rok pendek dalam rumah sewa dia orang. Tapi semayang. Saya kena pendek dalam rumah. Dia kata tak boleh ni, mana kata pendek. Kita ni lelaki-lelaki. Tu orang kata belajar. Tak belajar, tak tahu. Main futsal, pakai dah pendek. Orang kata belajar. Tu orang kata belajar. Tu tak belajar tahu hukum. Dia belajar tahu hukum. Ini hukum pun tak tahu. Sebab tu ingatkan tahu. Tu kata, lelaki-lelaki tak boleh. Itu tak belajar. Anak bapa tak boleh. Itu kata belajar. Adik-adik tak boleh. Itu kata belajar. Tak belajar pula. Tak buka kitab. Undang-undang tu dah ditulis. Undang-undang tu dah tulis. Sebab tu saya cakap, jangan latih anak-anak lelaki kita kecil-kecil pakai seluar pendek. Jangan latih pakai seluar pendek. Kalau keluar rumah. Jangan latih pakai seluar pendek. Nanti besar besok dia pakai seluar pendek dalam rumah. Kalau keluar rumah tak pakai, dalam rumah dia pakai. Kita minta doa dengan Allah. Saya cakap anak perempuan saya tak pernah pakaikan seluar. Pasal dia kecil lah. Keluar rumah tak pernah pakaikan mereka seluar. Kalau keluar rumah lah. Kecil-kecil lagi atau dukung lagi kita dah pakaikan tudung. Saya tengok gambar-gambar anak saya kecil. Tu dah pakai tudung. Pakai nikab ke Ustaz? Anak Ustaz. Tak adalah pakai nikab. Kecil dah pakaikan tudung lah. Kenapa Sebab saya cakap dengan diri saya, inilah ikhtiar saya. Inilah ikhtiar saya. Supaya moga besar dia dapat tutup aurat. Jadi kita ni akan ditanya atas ikhtiar kita. Bukan ditanya asal hasil kita. Apa ikhtiar kita. Jangan budak dah 9 tahun, 10 tahun keluar perempuan, keluar supermarket, tudung pun tak nak pakaikan. Ini ikhtiar kita. Ajar dia, latih dia, walau 6-7 tahun pun, kalau orang lelaki datang rumah, ajar dia sarung dengan tudung. Ini ikhtiar kita. Kita ditanya atas ikhtiar kita. Apa ikhtiar kita ni nak pastikan nak kita tutup aurat. Ini ikhtiar kita. Ada benda yang kita boleh berhujahkan nanti. Ini ikhtiar kita. Orang ikhtiar-ikhtiar pun insyaAllah Allah akan jaga. Orang ikhtiar-ikhtiar ada juga yang dia budak ni besar, dia lepas juga. Tak aurat pun ada. Walaupun jarang lah sekarang jumpa budak perempuan tak aurat. Jarang. Tapi ada juga. Sekarang tutup aurat, tutup kepala je. Seluar ketat pakai juga. Keluar rumah pakai seluar ketat. Keluar dengan kawan pakai seluar ketat. Kadang-kadang belajar seluar agama tu. Allah, cabaran keringan lah. Saya cakap betul lah, saya tak tahu lah orang lain. Cabaran nak didik diri kita sendiri pun payah. Ini kan pula kita harap orang nak berubah. Mana lagi susah. Kalau tengok sama lelaki berdosa lah. Tengok aurat orang. Mana lagi susah nak ubah diri kita ke nak ubah diri orang? Mana lagi susah? Dia tanya. Pengalaman kita.
Nak ubah diri kita, nak ubah diri orang. Mana yang susah? Diri orang. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri orang ubah diri sendiri pun susah. Susah. Ini kan ubah orang. Betul. Walaupun lagi. Dua-dua susah. Dua susah. Yang kita boleh kawal pun kita boleh ubah. Yang kita boleh kawal diri kita. Kita boleh kawal. Nak backup tak backup. Kita boleh kawal. Betul. Nak keluar rumah, nak pakai lengan, tak pakai lengan. Kita boleh kawal. Sebab apa? Badan kita. Oh, susah kita nak buat. Itu pun kena didengar-dengarkan kita nak pinaka banyak kali. Itu pun kadang piti-piti lagi. Nak buat ke tidak? Nak pakai ke tidak? Nanti orang cakap. Nanti orang kata ustazah. Nanti orang kata gini. Dia fikir orang kata. Kita fikir apa Allah kata. Kita fikir apa Rasulullah kata. Dia sibuk dengan orang kata. Banyak orang fikir gini. Orang yang kata kita ni, dia tak tolong kita sebenarnya. Betul lah Dia tak boleh buka kubur kita untuk menepis apa saja sisaan yang diterima. Dia tak boleh tolong kita. Jadi kita belajar ni dengan harapan Allah melahirkan kekuatan pada kita untuk kita taat. Amin. Kalau orang lain pun susah diri kita pun kita susah nak ubah, ini kan orang lain. Beyond bukan bawah kawalan kita. Atau walaupun keluarga kita. Lepas tu jangan pelik lah. Ustaz, suami saya ni tak semayang. Susah saya nak ajak dia. Memang susah. Orang lain. Tapi adakah itu memuterasakan kita? Tidaklah. Kita kalau nasihat saya zahir, dia dah marah-marah. Lepas tu kalau orang ni, kalau kita nasihat dia marah, kita elok. Jangan nasihat dia zahir lagi dah. Kenapa? Dia marah ni, yang paling takut, dia akan keluar kata-katanya tak patut dia keluar. Dia dah semayang pun tak guna. Bukan kaya pun. Ni yang bahaya ni. Kata pada akidah dia bahaya. Jadi, daripada dia keluar perkataan tu, elok kita doakan dia je. Ada orang dia orang lelaki dia emosi. Perempuan kalau diri cempur dia, mula dia cakap gitulah. Ini seperti aku lah. Dosa aku tak berdosa. Mula dia kata gitu. Kita push lagi, cakap lagi. Lama dia kata, aku semayang, ingat nampak aku kaya ke aku semayang. Bila perkataan ni ini dah bahaya ni. Ini dah bahaya. So cerai tu hal lagi lah. Yang takut lidah ni mulakan potong murtad. Tahu? Ini ni takut ni. Ini yang berlaku kadang kan. Betul tak? Dia geram, dia marah. Bila orang dah marah ni, dia dah hilang akal dia. Dia tak peduli lah. Kita belajar, kita faham Dan minta Allah beri kita kekuatan pada kita, pada keluarga kita, pada orang yang kita kenal ke, orang tak kenal ke. Allah beri kekuatan. Mereka tahu, orang mereka belajar, mereka tahu. Tapi mereka tak boleh nak buat. Itu namanya tak ada taufik. Tak ada taufik. Tak ada taufik. Okey. Nombor 2, kalau kitab ni kata B. Aurat di hadapan perempuan yang halal nikah. Nikah lah apa? Sepupu. Orang-orang luar tu. Kawan-kawan. Tu halal nikah lah. Sepupu. Betul tak? Seluruh badan dia, maksud dia apa ni? Seluruh badan dia, maksud dia, dia tak boleh tak pakai baju. Semayang, dia tak pakai baju. Dia tutup antara pusat dengan lutut. Semayang dia sah, tapi makruh. Tapi kalau depan perempuan yang halal nikah, dia tak pakai baju, hukum dia berdosa. Apa? Badan dia ni adalah aurat dia. Badan ni. Badan dia ni adalah aurat dia. Jangan duduk depan rumah melengging, kipas badan, orang dalam tegur, orang perempuan tegur, jiran dan perempuan dalam tegur, dia payah. Orang kata belengging belengging. Kita belengging tak? Tak pakai baju. Tahu Ustaz, tahu. Belengging. Saya tengok masa ihram ramai orang buat. Masa ihram ni dalam khemah kat Mina, dalam khemah dekat Upo, kan panas kan. Ada blower, dia tak ada aircon, ada blower. Buang itu keluar. Kadang mutawif pun
Dia ambil kain ihram tu, digulung-gulung, disangkut gitu je. Nampak sebagai badan ni. Dia pergi kat perempuan, kak, mana siapa nak makan, pergi nanti orang hantar makanan, apa nak air, boleh ambil lah. Mana-mana yang orang wakaf-wakaf tu, dekat sana ada kemah, ada peti ais. Kadang ada orang wakaf susu, air mineral kan. Siapa tahu kan boleh ambil lah mana kemahnya ada. Kemah kita pun ada orang wakaf air. Yang wakaf ni banyak apa-apa Arab lah. Masa dia bercakap tu, badan dia nampak. Perasan tak? Perasan tak ni? Dia tahu tak dalam hukum macam mana? Dia tak tengok tunjuk badan dia. Ustaz, kira haram lah tu Ustaz. Haram. Haram. Berdosa. Kenapa? Dia tak belajar. Kalau kita dalam kemah tu, kita sama lelaki. Kita dah panas. Memang panas. Duduk pun berhimpit. Dekat Mina tu, tempat tidur, 2 kaki kali 6 kaki je. Tempat tidur ni, dia ada standard punya tilam ni, bukan tilam pun. Dia macam benda nipis je, macam tilam lah, dia nipis. Kalau kita ukur, 2 kali 6 je tempat dia. Dia tidur gitu je. Kalau ngering pun kena gini gitu je. Kalau lebih ni, dia kena orang sebelah. Dia panas. Terus siang lagi panas. Tapi kalau di Mina tu, dia ada yang saya nampak lah, dia tutup lelaki perempuan, dia ada tabir. Jadi kalau kita buka kain ihram yang bahagian badan tu pun tak apa. Dalam tu semua lelaki. Tapi kalau saya tengok di wukuf, saya tak tahulah kemah orang lain. Di wukuf saya tengok kemah orang lain pun dia tak ada penutup. Dia lelaki perempuan dia sekali, 2 kali. Dia perempuan duduk belakang lah. Masa tu lah kita janganlah buka-buka baju kita ni. Kain ihram ni kan 2 keping. Kenapa? Badan ni adalah aurat bagi perempuan yang bukan mahram dia. Kalau dia pakai kain, tutup pusat lutut, dia ngadap dengan mak dia ngadap dengan kakak dia, perempuan, dia ngadap dengan adik perempuan dia, yang mahram dia ngadap makcik dia, tak berdosa dah. Sebab badan ni bukan aurat kepada perempuan yang mahram. Tapi pusat dengan lutut masih aurat. Tapi badan ni dia tak boleh dedah pada perempuan yang bukan mahram, maknanya perempuan yang halal nikah. Adik ipar kan bukan mahram. Kan bukan mahram kan? Tapi kebanyakannya tak ambil perhatian. Tu saya kata kadang-kadang dekat musim haji, musim umrah ni pun kadang-kadang kita cuba sedapat mungkin lah, betul tak? Sedapat mungkin kita cuba elak lah. Jadi nak elak ni, satu kita kena faham apa yang kita cakap. Kita kena faham apa kita cakap. Okey. 3. Keadaan dia 3 apa? Auratnya di tempat sunyi seperti dalam bilik atau tandas. Ialah kubur dan duburnya. Tempat sunyi pun ada aurat juga. Kecuali lah kalau dia nak mandi wajib ke nak apa. Itu satu cerita lagi tu. Dan tempatnya sunyi. Dia seorang dalam bilik. Dia tak tanjang. Dia kata dia seorang. Tak boleh. Dia masih kena tutup kemaluan depan, kemaluan belakang dia. Kubur dan dubur. Kalau dia pakai seluar dalam, dia tutup tu. Dia dalam bilik seorang dengan seluar dalam. Boleh? Boleh lah. Kenapa? Dia seorang pun ada aurat dia. Bermaksud makruh ia memandang kemaluan dia. Dulu kan, masa saya belajar ni dengan Ustaz Samsul. Ustaz Samsul lah. Ustaz Samsul sekarang ni Datuk Larul masuk Ada tak Datuk Larul? Saya nak tengok nama tak dapat. Ada Datuk Larul ada? Alif Akmal. Datuk pakai nama Ali Akmal. Saya selalu Datuk Larul kan? Dengar sekali, Ustaz. Ya, saya. Dengar sekali dengan Ali Akmal. Ya. Benar kan Ustaz Samsul kan? Yang kata permain tu lah. Kenal, Ustaz. Saya dulu masa dia baca dekat surau kan? Di Jinaris. Jinaris. Di kata bermain. Kata permain.
Dulu masa dia ajar ni, dia kata, waktu saya dengar kuliah dia dekat Surau Korban Dalam. Dia kata dia pernah ngajar kat Surau, tengah-tengah mengajar ni, ada jemaah datang. Ustaz, tengok kita Ustaz apa tak pakai? Dia macam tak percaya tau. Dia macam tak percaya, yang lelaki-lelaki ni, tak boleh tengok aurat pusat lutut. Dia pun tengok. Ustaz, betul lah. Dia kata gitu. Dia yang cerita ni. Saya tanyakan kawan kalau tak belajar tak, kalau tak belajar tahu tak lelaki tak boleh tengok pusat lutut? Kalau tak belajar lah, kalau harap dulu ilmu masa sekolah rendah. Tak tahu Ustaz. Betul. Ustaz, tahu. Kalau harap ilmu masa sekolah rendah dulu, belajar aurat juga, sekolah rendah ni. Tahu tak lelaki dengan perempuan yang bukan mahram tak boleh tunjuk badan ni, tak boleh tak pakai baju? Itu tak tahu Ustaz. Itu tak tahu Ustaz, baru tahu. Kurang-kurangnya pakai baju lengan pendek. Cuma ada silap pendapat kata lengan pendek dengan panjang tu. Tapi yang terbaik, tetap lengan panjang. Lepas tu kita nampak guru-guru pondok lah. Saya cakap ni saya cakap kita payah nak jumpa dia ke t-shirt. Payah nak jumpa dia ke t-shirt. Kat rumah dia pakai lah. Kat rumah dia pakai lah. Kita kata dia keluar rumah lah. Dia pergi bandar. Dia selalu baju Melayu pakai pelikat atau pakai jubah. Selalunya gitu yang kita perhati lah. Apa? Dia faham. Dia buka kitab. Ada juga yang main sukan sekarang ni. Orang kata dia tu aurat. Dia tak aurat. Dia pakai orang perempuan Pak. Dia pakai tu daripada punggung dia ketat. Tu aurat tu. Orang kata dia berlari dengan tu aurat. Itu kan tu aurat. Itu dia balut. Cuma better than orang putih yang pakai dalam tu. Better than. Tapi kalau segi hukum, dia masih tak aurat. Tak payahlah cemburi benda tu. Betul tak? Tak payahlah cemburi benda tu. Orang kata, takkan nak pakai jubah Ustaz? Tak payah cemburi benda tu. Cemburi sukan-sukan tu. Apa, terjun-terjun entah apa benda tu. Apa, yang masuk kolam menari tu nama apa tu? Gimnastik. Haji Ramah. Tak payah cemburi benda tu. Dia tak sesuai dengan kita sebagai orang yang agama Islam. Dia kata, takkan nak jubah terjun kolam. Tak payah cemburi benda tu. Itu jawapan dia. Tak ada haji Ustaz nak pakai jubah terjun dalam kolam. Orang kata tak payah cemburi benda ni. Takkan kita dah nampak. Betul tak? Jangan dekat minat pada benda ni. Kita tak minat benda ni, memang kita kena ikut cara ni. Kenapa kita memilih jalan ni? Dulu dekat ofis saya dulu. Ada pertandingan futsal. Rupanya perempuan boleh masuk. Perempuan lama dengan grup perempuan, lelaki grup lelaki. Perempuan masuk juga. Kau tak boleh perempuan main bola rupa dia macam mana. Mesti jatuh, mesti apa kan. Mesti pakai tu. Takkan dia pakai jubah, takkan dia kurung tu lah. Mesti dia pakai pakaian sukan perempuan ni lah. Yang ketat-ketat ni lah. Betul tak? Pakai seluar ketat. Kau budak lelaki pergi sorak ramai keluar perempuan main. Saya cakap dengan budak perempuan ni. Saya kata kenapa ada perempuan. Saya cakap dengan budak lelaki yang budak perempuan ni. Budak lelaki yang organize ni. Saya kata kenapa bagi budak perempuan main futsal sama? Tak payahlah. Ini kan permainan lelaki. Tolak-tolak kan itu sikap lelaki. Betul tak? Itu kan watak lelaki. Kau perempuan tak sesuai, kerja bola langgar lagi, buruk jatuh. Orang lelaki tengok, tak sesuai, dia kata. Adalah perempuan jawab, itu. Habis nak suruh kita orang main batu seremban. Saya diam je lah, saya tak mau cakap lagi. Kalau saya cakap nanti kasar. Dia cerita kat pejabat dulu lah. Kalau saya cakap, jadi kasar. Saya tak nak, saya tahu. Kalau saya cakap nanti, saya kasar. Saya kata saya diam je lah, tak apalah. Tapi saya dah cakap. Kerja saya dah habis. Kerja saya dah habis. Tak dengar tak apa. Bukan soal nak dengar. Tapi kau ni saya dah cakap. Yang pakai tudung semua pakai scarf je. Main. Pakai seluar ketat apa semua tu. Jadi, kita ni, saya bukan JK Surau kat office. Tapi saya, bila saya tahu, saya dengar, saya akan cakap. Saya akan cakap dengan cara saya lah. Saya cakap baik-baik lah.
Ada budak perempuan jawab, habis nak suruh kita orang main waktu simban. Tak kira nak main apa, main lah. Tapi jangan permainan yang tak sesuai kan. Kenapa tak ada orang barat perempuan main rugby? Pernah tengok tak? Tak orang barat main rugby perempuan? Tahu tak? Ada Ustaz, ada. Ada kan? Ada. Rasanya World Cup pun ada. World Cup bola perempuan ni kita biasa dengar lah. World Cup rugby pun ada je lah. Saya rasa. Ada Ah. Ustaz, ada. Ada Olimpik. Macam Ada. Olimpik ada World Cup perempuan. Ya, Badan ada. macam jantan. Badan macam lelaki. Wrestling pun ada Ustaz. Wrestling pun ada. Ranjang pun ada. Semua bola ada lah. Cakap lah apa benda pun. Takraw pun ada perempuan kalau bukan Olimpik lah. Kat Thailand tu budak perempuan yang takraw. Jangan ceburi bidang ni. Sebab apa? Dia tidak membenarkan kita atau tidak memberi galakan kepada kita untuk aurat. Betul tak? Walau orang kata Malaysia punya pelari tu dia pakai, tapi dia ketat. Tengok. Kan dia ketat tu. Kalau ikut kata tutup aurat, masih tutup aurat. Sebab tu nama nampak bentuk. Okey. Kak Zainul tanya? Angkat tangan dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya tentang yang aurat lelaki di depan perempuan yang bukan mahram itu kan seluruh tubuh badan kan. Tapi ada tak skop bahagian mana yang tak boleh, macam untuk perempuan kan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kalau lelaki di depan perempuan yang bukan mahram macam mana? Jadi seluruh tubuh tu masuk macam mana? Tubuh tu kalau Ustaz Razali mungkin pondok Sadatul Darain dulu, dia kata tak boleh pakai lengan pendek. Bukan kata dia pakai begini. Tak. Dia kata. Tapi lengan pendek tak boleh pakai. Maknanya lengan ni pun kalau dia kata kalau ada pendapat kata tak tunjuk. Lengan ni sekali pun ni. Bukanlah perlu macam perempuan tu. Kena macam ni. Tak. Dia kata lengan tak boleh. Ada juga pendapat kata lengan pendek boleh pakai. Jadi ada khilaf. Ada khilaf. Tapi saya tengok dia kalau keluar mana-mana saya jumpa dia dekat pekan ke dulu. Ustaz ni dia memang tak pakai lengan pendek. Jadi kalau ada khilaf ni, kita nak keluar dari khilaf, kita pakai lengan panjang. Lengan panjang. Jadi kalau kita tak pakai baju ni, kalau ada orang perempuan datang, kita pakai baju lah. Walaupun sama kalau kita tengok orang perempuan bawah tu, seluruh badan. Dengan atas, seluruh badan, dia tak sama. Sebab tu ada pendapat kata muka perempuan ni aurat. Kenapa? Pada seluruh badan. Ada pendapat kata aurat ni sama macam perempuan dalam sembahyang. Muka dengan tangan. Kalau kita pakai pendapat kata muka dengan tangan pun kadang-kadang kita tak pakai sarung lengan, pendapat mana yang kita ikut. Orang perempuan sembahyang dia kena tutup sampai sini, betul tak? Dia ada lidah dia. Tapi kalau kat luar sembahyang dia pakai tudung sampai sini. Nampak? Dia kat sini. Nampak? Dia kat sini kan? Bila dia kat sini, bawah ni kan nampak aurat. Ni, kawasan ni. Kawasan empat tangan ni nampak. Betul tak? Patut orang dah belajar, dia tak, ini pun dalam taktik bagi dia tengok. Kenapa? Ni aurat. Dia tak ada usaha nak pakai inner dalam yang sampai sini. Dia tak ada usaha. Dia kata limas lah apa. Memanglah limas. Betul tak? Kalau limas jangan keluar rumah. Orang boleh pakai emas sekarang tanpa rasa apa-apa. Dulu kita kalau pakai sini, kita rasa apa? Keluar rumah. Gini pakai. Lemas. Dulu lemas, betul tak? Kalau sekarang pakai rasanya ni? Sekarang kalau tak pakai takut Ustaz. Takut kena saman. Takut saman. Betul tak? Tak pakai cemas. Takut. Cemas. Tengok orang macam Takut kena saman, takut kena COVID. macam-macam lah. Betul tak? Tapi dulu bila perempuan pakai tudung pakai macam ni, dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Tak ada orang saman. Tak ada kena penyakit. Tapi ada benda apa? Seksa. Yang lebih dahsyat dari saman. Lebih dahsyat dari penyakit. Betul tak? Tapi kalau dia dah biasa, dia pakai pudah ke, dia dah biasa ambil tudung yang labur sikit ke, tutup sampai sini ke, inner dia pakai inner kat dalam, lepas tu dia pakai tudung, walaupun ikat kat sini tak apa. Sebab apa? Dia ada kain tutup sini. Lama-lama dia tak rasa imas. Kenapa?
Dah biasa. Atas dasar dah biasa. Mula-mula rasa seksa. Mula-mula rasa seksa. Mula rasa, oh, letih lah, penat lah macam ni. Hari je rasa biasa. Itu yang orang Melayu kata, alah bisa. Alah bisa, tegal biasa. Okey, ini nak berhenti ni. Aurat perempuan. Muka 23. Tengok pula aurat perempuan macam mana. Besok, lepas tu kita akan masuk benda yang sangat penting. Rukun sembahyang. Ikut kelas ni. Kalau tak pernah belajar rukun sembahyang daripada awal, dengan detail, dengan betul, dengan kemas, lengkap, insya-Allah kita ikut kelas ni. Ini diikut kitab ni, satu. Kenapa dia menceritakan satu khusus bab aurat ni dalam kitab ni? Sebab ini yang paling banyak orang buat dosa. Saya cakap perempuan ni Rasulullah kata nak masuk syurga buat 4. Sembahyang, solat di bulan Ramadan, jaga kehormatan, taat bersuami dia kalau dah kahwin. Tak bersuami dia. Ini 4 perkara. Dia benda yang susah ni antara dia jaga kehormatan. Jaga kehormatan ni maksud apa? Jaga aurat dia. Jaga pergaulan dia. Jaga penampilan dia. Jaga dia keluar rumah dia buat apa. Jaga kehormatan dia. Supaya dia dihormati sebagai muslimah. Orang perempuan Islam. Kalau dia keluar rumah campur lagi perempuan, orang lelaki pun tak hormat dia. Orang lelaki lagi suka nak cakap dengan dia ramah. Kita nak kena hati-hati je. Kalau kita belajar, kita masih lagi macam dulu, maknanya kita tak berubah. Okey, cukuplah. Ustaz nak tanya. Okey Ustaz, kita mandi kita pakai kain basahan. Okey, kalau kita tak pakai kain basahan tu dikira berdosa, kita tak menutup aurat kita juga ke Ustaz? Dia katakan kalau pada mandi wajib, kita perlu meratakan air dan untuk menjimatkan tidak air bazir, maka haruslah dia mandi sampai memakai apa-apa. Okey. Kalau kita pakai kain basah tu lagi baguslah. Okey, tanya lagi. Jana. Ustaz, satu soalan Ustaz. Kalau lelaki pergi mengurut dengan lelaki, macam mana pula Ustaz aurat dia tu Ustaz? Dia kena tutup. Kalau dia urut dekat peha, dia boleh pegang peha tapi dia kena tutup. Saya pernah urut dengan Ustaz dulu dekat flat di Terengganu tu. Saya pinggang sakit, kaki sakit masa tu. Masa duduk flat, turun tangga pun orang angkat. Masa macam sakit kan. Saya tengok cara dia urut, dia tutup. Kita buka baju. Kita pakai kain. Dia tutup kain satu lagi. Jadi bila dia masukkan tangan dekat peha kita, dia tak buka. Dia pegang peha kita, sakit. Yang dia urut sakit. Tapi dia tak buka. Dia tak buka peha kita. Dia tak buka peha kita. Kena cari orang macam ni lah. Orang macam ni yang urut lah maksudnya. Kenapa? Dia tak nak tengok aurat orang. Maknanya kalau kita sembuh, dia berkat. Benar-benar Allah sembuhkan, dia berkat. Kenapa? Kaedah kita berurut ni ikut cara Islam. Okey. Adam, tanya? Sorry Ustaz, satu lagi. Kalau yang Salam, okey, Adam. Bagi dia nak ambil. Okey, Ustaz, minta maaf lah. Ini mungkin cadangan. Saya tanya dulu lah. Ini mungkin cadangan saya lah. Berkenaan dengan aurat ini, saya banyak berkaitan dengan mahram, dengan bukan mahram. Jadi sama ramai orang dah masa keliru lagi, siapakah mahram dan siapakah bukan mahram. Benda ni akan berlaku terutama yang musim perayaan bila kita balik kampung, saudara mara. Maksud keadaan rumah kita sekarang ni pun dalam keadaan macam rumah itu lebih kurang 2 bilik. Bilik air belakang, 1 bilik kita di depan, di sebelah ruang tamu. Kadang-kadang kita pergi bilik air, ialah kita dah mandi di bilik air, nak balik tu, tiba-tiba saudara sudah ada di ruang tamu. Jadi benda macam ni, pasal mahram dan bukan mahram tu, saya rasa mungkin kalau boleh, Ustaz kalau ada dia punya carta tu, besok kalau ada dapat bertunjukkan supaya kita faham siapa dia mahram, siapa bukan mahram kita. Okey. Kata ada. Okey. Masa belajar kat tasawuf tunjuklah carta tu.
Okey, dia nak tanya apa? Last. Bunyi Ustaz, kalau yang parent kan aurat kita dengan bapak kita, ada tak had umur bapak tu? Kalau bapak tu dah tua sangat ke apa ke, kita boleh dahkan aurat. Dia tak ada, dia tak ada umur. Had umur tu pendapat yang terpencil sebenarnya tu. Dia masih lagi dikira aurat lah. Jadi nak keluar dari khilaf, jaga je aurat tu. Itu lebih penting lah. Terima kasih Ustaz. Okey, cukuplah. Nanti insyaAllah besok. Malam ni tak ada kelas. Besok pukul Haji Mio besok macam biasa Macam biasa insyaAllah ada. Pukul 8. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua? Terima kasih banyak kurangan. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Selamat berehat. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.